Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, terima kasih kerana anak-anak berjaya mengikuti kelas PDPR kali pertama untuk mata pelajaran RBT. Hai, apa khabar semua? Okey. Itulah kelas yang pertama mata pelajaran RBT. Cikgu sangat mengharapkan anak-anak fokus dan memahami apa video pengajaran cikgu kali ini kepada anak-anak, ya. Okey. Ada antara pelajar yang dah dapat buku RBT, betul? Okey. Dan ada yang masih belum dapat, minta maaf lah. Nanti pihak sekolah akan maklum dari semasa ke masa bila dapat buku teks. Untuk itu, cikgu pun telah berkongsi link buku teks digital sebagai wujudan anak-anak. Jadi tak ada orang kata tak ada buku teks tak boleh buat kerja lah. Buku teks digital anak-anak boleh buka melalui aplikasi yang anak-anak ada, kod telefon ke, kod komputer ke. Okey, bolehlah ke deh. Okey. Sebelum cikgu teruskan PDPR pada pagi ini, cikgu nak bersama dengan anak-anak kita tengok dalam buku RBT tingkatan 1 ni apa yang kita nak belajar ni. Okey, cikgu tahu sekolah rendah anak-anak dah belajar RBT kan? Okey, tingkatan 1 belajar lagi. Tingkatan 1 lebih dalam lagi ilmu RBT ni. Okey. Dan kelas anak-anak satu Zurah ada 2 pilihan kan, ASK dan RBT, di mana pelajar sebelah orang dah mengambil pilihan ASK, Asas Sains Komputer, dan sebelah lagi mengambil RBT. Okey. Itu pilihan. Dan cikgu mata pelajaran mengajar anak-anak mata pelajaran RBT. Di samping tu, cikgu juga guru kelas kamu. Okey. Selepas video pengajaran ini, cikgu nak kamu membuat nota dan membuat latihan mengikut apa yang cikgu suruh, ya. Okey, jadi cikgu nak awak fahamkan apa yang cikgu share, berkongsi ilmu, topik-topik yang cikgu nak ajar ni. Okey, subtopik yang cikgu nak ajar ni. Okey, mula-mula cikgu nak bersama dengan anak belik buku teks. Okey, nak tengok kandungan apa yang ada dalam buku teks ni. Okey. Okey, kita tengok. Ini buku teks RBT anak-anak. Okey. Okey, ni kandungannya. Okey. Setahun ni 2021 anak-anak belajar berapa bab Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Bab 1 pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Bab 2 pengurusan projek. Bab 3 proses reka bentuk. Bab 4 lakaran. Bab 5 aplikasi teknologi. Okey. Hari ini cikgu nak menyentuh pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. 1.1 dunia reka bentuk. Okey. Cikgu nak menyentuh 1.1 sehingga 1.5. Kejap lagi Okey. Kita belik buku teks, tengok apa yang ada. Okey. Penerangan ikon, jom buat, info, ni semua
banyak yang manfaat yang perlu anak-anak belik satu persatu. Okey. Ada scan code pun ada ya. Ni simbol ni. Anak-anak dapat mengetahui lebih banyak informasi. Okey. Kita pergi kepada bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Standard kandungan, dunia reka bentuk. 1.2, kepentingan reka bentuk dan teknologi. 1.3, invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Okey. Dunia reka bentuk ni. Kehidupan pada hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan dan teknologi hasil daripada reka bentuk. Okey. Tuala, sabun mandi, berus gigi, baju seluar, semua ini adalah reka bentuk. Okey. Definisi reka bentuk dan teknologi. Contoh definisi reka bentuk. Okey. Perubahan reka bentuk basikal daripada dulu sampai sekarang. Sekarang pun lagi canggih. Betul tak? Okey, selepas tu definisi teknologi, perubahan teknologi bahan mentah daripada pokok sehingga menjadi kerusi. Reka bentuk kerusi. Contohlah, cikgu go through sepintas lalu apa yang ada buku teks. Okey, lepas tu anak-anak mesti memahami definisi reka bentuk dan teknologi. Okey. Bidang reka bentuk dan teknologi. Ada dua. Anak-anak perlu mesti memahami apakah reka bentuk konkret dan abstrak. Boleh beza reka bentuk konkret dan juga reka bentuk abstrak. Okey. Elemen reka bentuk, ada 7 elemen yang perlu anak-anak faham dan ingat. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Okey. Nanti kita go through satu-satu ya. Okey, satu-satu, rupa, bentuk. Okey. Tak payah LBT ni sebab anak-anak dah belajar pun waktu sekolah rendah kan, pelbagai produk anak-anak dah hasilkan dalam tajuk ni. Betul tak? Okey. Sehinggalah ruang. Okey. Ini adalah prinsip reka bentuk. Dalam prinsip reka bentuk ada berapa prinsip? Keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan harmoni. Ada 2, 4, 6, 7 prinsip yang perlu anak-anak ingat. Okay. Macam mana keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, okey. Kesatuan, keringkasan, harmoni. Okey, ni aplikasi prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Macam mana nak buat jam daripada bentuk apa, bentuk asas apa sehingga boleh jadi jam. Okey, itu maksudnya. Okey. Lepas tu membanding beza prinsip dan reka bentuk. Okey, banding beza. Okey, ini jom buat ni muka surat muka surat apa muka surat ni lah. Okey. Muka surat 20 Okey, jom buat. Yang ni cikgu nak selepas awak membuat nota, buat latihan yang ni. Okey. Bincangkan elemen dan prinsip yang digunakan mengikut logo ni. Ada apa? Prinsip apa? Okey. Sekarang tak tahu lagi kan? Okey, tak apa. Awak dengar dulu video pengajaran cikgu. Okey, mengapakah pereka bentuk ini menggunakan warna yang berlainan? Okey, apakah contoh penggunaan rekaan ini? Okey, jom buat ni. Cikgu nak awak tulis dalam buku log panjang. Okey, dalam buku log panjang.
setelah awak membuat nota. Okey. Okey, sebelum tu sebelum cikgu teruskan, cikgu nak cikgu dah maklum ke belum? Buku log RBT adalah buku log panjang. Buku log tu yang kulit tebal tu ya. Dalam buku tu cikgu nak awak membuat nota dan juga latihan. Buku tulis kecil pendek tu tak guna Okey, tak guna untuk mata pelajaran RBT, guna untuk mata pelajaran lain. Okey. Nak beli kat mana cikgu? Kalau tak beli kat koperasi sekolah pun tak kisahlah. Janji ada buku log panjang. Okey. Beli kat luar ke, kat koperasi sekolah ke, boleh belaka. Kalau baru ni tak sempat nak beli, beli kat luar je. Okey. Buat nota dan latihan dalam buku log panjang. Nanti sehinggalah kita dapat bersemuka, apa-apa kerja buat anak-anak, cikgu akan tandalah naik sekolah bersemuka kan. Okey. Nota dah siap, latihan dah siap. Anak-anak boleh PM kepada cikgu. Okey. Sebagai bukti anak-anak telah buat. Okey. Tapi hari ini selepas ni anak-anak menonton habis, anak-anak boleh tulis dulu kehadiran, okey, dan mengikuti PDPR cikgu. Nota dan tugasan cikgu bagi masalah supaya anak-anak siap. Takkan nak siap sekarang kan? Okey, itu sebelum kelas minggu depan, pastikan apa yang cikgu suruh ini anak-anak siap dan update dalam grup WhatsApp. Okey? Faham? Okey. Okey, cikgu nak share. Sekejap ya. Okey, reka bentuk dan teknologi. Dunia reka bentuk. Okey, ini lebih detail lagi untuk lebih pemahaman anak-anak. Dunia reka bentuk. Okey, kehidupan hari ini dipenuhi dengan pelbagai teknologi dan reka bentuk. Macam tadilah dalam buku teks. Tuala, sabun mandi, baju, seluar dan sebagainya ialah contoh aplikasi reka bentuk dalam kehidupan. Semua ini bertujuan untuk apa? Memudahkan kehidupan manusia yang semakin maju seiring dengan persekitaran yang harmoni, mudah dan selesa. Faham? Okey. Definisi reka bentuk macam buku teks tadi yang cikgu tunjuk tadi tu kan sama saja. Tapi ni lebih orang kata lebih nampak pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, apakah maksud teknologi? Pengaplikasian ilmu, sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsinya untuk memudahkan tugasan manusia. Okey, apakah ia reka bentuk dan teknologi? Reka bentuk dan teknologi definisinya adalah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Tujuannya untuk apa? Mestilah untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, ini adalah bidang reka bentuk
dan teknologi. Anak-anak mesti bezakan bidang konkret dan abstrak. Okey, macam mana cara nak bezakan? Mudah sangat. Okey, fahamkan apakah maksud konkret dan abstrak. Okey, di mana konkret ini adalah satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang. Dapat pegang adalah konkret. Tetapi satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Okey. Contoh. Okey. Konkret. Dari segi teknologi, dalam buku teks muka surat 3, anak-anak boleh rujuk. Okey, teknologi peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian, pensenjataan. Okey, semua kita boleh pegang kan? Okey, tapi tu teknologi. Seni contoh seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, sulaman, itu adalah konkret dalam bidang seni. Okey. Abstrak pula, okey, yang tidak boleh dipegang. Okey. Jadi, contoh perkhidmatan. Ada pengangkutan, nak pegang macam mana kan? Okey. Dia memberi perkhidmatan pengangkutan, sewaan kereta, sewaan rumah, okey, dan sebagainya. Sistem pembelajaran macam sekarang lah. Okey, kita belajar tapi nak pegang mana pembelajaran tu kan? Tak boleh dipegang, tak nampak tapi ia wujud. Okey, proses dan langkah. Okey, komunikasi contoh bahasa atau cara, bunyi, isyarat dan suara, persuratan, periklanan dan grafik. Okey. Ini contoh latihan. Nyatakan kategori bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjuk di sebelah. Mesin basuh. Adakah ia konkret atau abstrak? Okey, boleh beza? Boleh pegang tak? Kalau boleh pegang, maksudnya ia adalah konkret. Okey, teknologi ke? Seni ke? Perkhidmatan ke? Atau komunikasi? Teknologi atau seni? Mesti teknologi. Betul tak? Okey. Kan reka bentuk mesin basuh makin lama makin canggih. Itu maksudnya ia berkait dengan teknologi. Itu maksudnya. Okey. Gambar rajah kedua. Kategori bidang reka bentuk bagi produk yang ditunjuk di sebelah. Konkret atau abstrak? Ni bakul ni. Bakul daripada rotan ni. Boleh pegang tak? Okey. Tidak boleh disentuh ke? Okey, jadi boleh dipegang kan? Jadi ia adalah contoh konkret. Tapi adakah dalam bidang teknologi, seni, okey, perkhidmatan, komunikasi, ini adalah abstrak. Okey, konkret, teknologi ataupun seni. Jawapannya adalah apa dia? Seni. Betul tak? Okey, sama-sama kita bincang ya. Okey, ni seterusnya gambar wajah. ERL, komputer dan sebagainya. Okey, perkhidmatannya yang diberikan kepada pengguna lah. Adakah ia boleh dipegang? Okey. Wujud kan? Okey, jadi adakah ia konkret atau abstrak? Mesti abstrak kan? Okey, bidang apa? Perkhidmatan ke komunikasi? Perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Pengangkutan lah. Okey. Faham tak beza konkret dan abstrak? Cikgu harap anak-anak faham. Okey, seterusnya nyatakan kategori bidang reka bentuk ini. Konkret atau abstrak? Periklanan. Iklan. Okey, tidak boleh dipegang tapi ia diwujud. Itu adalah contoh abstrak. Okey, bidang apa? Perkhidmatan ke? Komunikasi ke? Okey, jadi cikgu rasa, bukan cikgu rasa lah, anak-anak
Faham dah kan apa ia beza konkret dan abstrak. Okey. Ni boleh rujuk. Okey, sebagai pengukuhan tadi, konkret, teknologi, seni. Okey, contohlah abstrak perkhidmatan apa dia. Boleh rujuk buku teks muka surat 3. Okey. Ni anak-anak ambil ni catatan ni sebagai nota muka surat 3 ya. Okey. Okey, ni apa gambar ajar? Adakah ia teknologi? Abstrak ke atau konkret? Okey, mesti konkret kan? Okey. Ini apa? Seni kan? Lukisan. Okey, ia adalah konkret atau abstrak? Konkret. Okey, ini muzik kan? Jadi adalah konkret, bidang seni. Okey, ini ukiran seni, bidang seni juga adalah konkret, bidang seni. Okey, pengangkutan kan? Jadi adalah abstrak, bidang pengangkutan. Fashion, seni kan? Okey, jadi adalah konkret. Faham kan? Okey, ini komunikasi. Komunikasi tidak boleh dipegang adalah abstrak, bidang komunikasi. Betul? Okey, ini adalah pengiklanan. Iklan. Okey, jadi adalah abstrak. Okey, ini bahagian pembelajaran. Abstrak atau konkret? Abstrak, bidang pembelajaran. Perkhidmatan lah kan? Okey. Ini adalah teknologi kan? Peluru pepandu ni. Okey, ini adalah teknologi adalah konkret. Okey. Okey, perkhidmatan macam Foodpanda ke apa ke, ini adalah bidang abstrak. Okey, makanan boleh dipegang. Seni, inovasi makanan, ini adalah konkret. Senang kan? Okey, ini slide yang ni lah. Okey. Kita boleh beza dunia reka bentuk. Dunia reka bentuk. Konkret dan abstrak. Boleh beza dah kan? Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula elemen dan prinsip. Okey. Okey, semula. Okey, definisi elemen reka bentuk. Okey, sebelum tu anak-anak mesti tahu apakah dia unsur-unsur yang digunakan dalam menzahirkan idea awal sebuah rekaan secara lakaran supaya lebih difahami oleh mereka. Definisi elemen reka bentuk. Okey, ni jadi. Okey, ni adalah elemen reka bentuk. Tadi pun cikgu dah tunjuk dalam buku teks, boleh rujuk juga, tapi gambar ni lebih detail dan lebih menarik. Di mana elemen reka bentuk ada 7 ya. 1 rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan garisan. Okey. Contoh garisan. Okey, ni garisan ni. Okey. Sebelum tu anak-anak mesti tahu apakah ia definisi garisan. Cantuman atau sambungan titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Contoh, titik A berjumpa titik B disambung oleh satu garis, itu bermaksud garisan. Sambungan titik A kepada titik B. Okey, ini adalah fungsi garisan. Garisan boleh membahagikan dua bahagian. Contoh, pelang lantai 2D, bezakan bahagian tandas dan bilik.
Tengok garisan tebal, garisan nipis. Okey, bezakan. Okey, fungsi garisan menunjukkan sesuatu arah. Papan tanda tunjuk ke arah kiri dan kanan. Ini fungsi garisan lah. Okey, 3, boleh mewakili ketegangan antara dua titik. Contoh, garisan tali gitar menunjukkan ketegangan. Okey. Ini adalah contoh-contoh garisan yang wujud yang kita biasa tengok. Garisan yang paling simple, garisan melintang, garisan melengkung, garisan menegak, garisan menyerong, garisan putus-putus, garisan berputar. Okey, kita pergi elemen yang kedua, iaitu elemen reka bentuk. Yang kedua apa dia? Rupa. Okey. Definisi rupa. Apakah maksud rupa ni? Hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya akan membentuk rupa. Okey. Contoh kategori rupa. Rupa geometrik dan organik. Geometrik tu macam mana ya? Mempunyai sudut dan penjuru. Manakala organik tidak bersudut ataupun berpenjuru. Okey, contoh rupa geometrik. Boleh rujuk juga buku teks muka surat 5, iaitu bulat. Contoh sini bulat, bujur ataupun oval, segi empat, segitiga, heksagon dan pentagon. Dalam buku teks muka surat 5 lagi banyak bentuk geometrik, rupa geometrik. Okey, ini contoh rupa organik. Okey, dalam buku teks muka surat 6. Okey, rupa love, titisan air, rupa awan, aiskrim ke ni? Okey, rupa buah, rupa daun dan sebagainya. Okey. Okey, contoh rupa geometrik dengan rupa organik. Okey, segitiga apa? Geometrik. Okey, awan-awan ni organik. Okey, anak-anak mesti dapat mengkelaskan, membeza bandingkan geometrik dan organik. Okey, bulat, geometrik. Okey, bentuk love, organik. Okey, geometrik bintang. Okey, ni bintang besar sikit pun geometrik. Okey. Elemen reka bentuk yang ketiga, iaitu bentuk. Bentuk apa tu? Apakah definisi bentuk? Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Maksudnya ada panjang, ada lebar, ada tinggi lah. Okey, ia akan membentuk, menjadi bentuk. Jenis ataupun kategori bentuk. Konkret, abstrak. Konkret ni macam mana? Objek yang mempunyai bentuk dan dilihat dan dipegang. Okey, abstrak. Objek 3D yang hanya boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Okey, contoh bentuk konkret. Semua objek yang mempunyai lebih dari satu ruang dan boleh disentuh adalah bentuk konkret. Okey, boleh disentuh adalah bentuk konkret. Contoh meja, pensel, botol, cermin mata, kek, alat permainan ni. Okey, seterusnya. Contoh bentuk abstrak ilusi. Contoh ni. Okey. Semua objek yang dilukis di suatu tempat di dalam bentuk 3D ialah bentuk abstrak.
Okey, kita nampak rasa boleh pegang kan, tapi ia hanya sebenarnya lukisan 3D. Banyak kan kita dah nampak mana-mana kita pergi tempat orang kata tempat melawat ke apa, banyak macam ni kan lukisan, mana-mana tempat dinding yang besar. Okey. Elemen seterusnya adalah elemen 4. Tekstur. Okey, nampak? Tekstur. Okey. Definisi tekstur jalinan. Kesan impak kepada sesuatu permukaan yang dapat dilihat atau dirasai. Okey. Jenis tekstur jalinan. Okey, tampak, sentuh. Apakah dia? Tampak sesuatu tekstur permukaan yang boleh nampak tetapi tidak boleh dirasa. Sentuh, sesuatu tekstur permukaan yang boleh dilihat serta dirasa seperti kesat, halus dan lain-lain. Okey, ini adalah tekstur kanvas. Okey, kasut kanvas kan? Okey, tekstur titisan air. Okey, tekstur pasir. Okey, kalau kita rasa kasut kan, dia punya permukaan rasa lain kan, air lain kan, pasir kita letak tangan atas tangan pun rasa lain kan, dinding kan pun rasa lain. Itu adalah tekstur lah. Tekstur tulisan braille, tekstur kertas, ponyok-ponyok kertas rasa lain kan, semua ada perbezaan. Tekstur ada kasar, ada licin. Okey, begitulah. Okey, yang kelima adalah saiz. Saiz contoh segitiga besar, kecil dan sebagainya. Okey, definisi saiz apa dia? Ukuran atau dimensi suatu objek untuk menentukan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Contoh ukuran milimeter, sentimeter, inci, meter dan kilometer. Contoh objek. Okey. Yang keenam adalah elemen reka bentuk iaitu warna. Definisi warna. Warna ialah pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okey, contoh warna. Warna premier, warna sekunder, warna tertier. Okey, jenis warna ada dua iaitu panas dan sejuk. Warna yang terang dan jelas menimbulkan suasana riang, bersemangat dan amarah. Itu adalah warna panas. Warna sejuk, warna memberi kesan redup, tenang dan damai. Okey, warna panas, warna sejuk. 7, ruang. Okey, definisi ruang. Okey, ruang negatif, ruang positif. Okey. Jadi ini adalah, kita buka buku teks sekali-sekali. Okey, besarkan. Okey. Jadi cikgu nak anak-anak rujuk buku teks, buat nota ringkasan. Okey, contoh macam mana cara nak buat buku nota ni, cikgu balik kejap ya. Okey, nak bagi tahu ni. Okey, contoh.
Sekejap. Okey. Untuk membuat nota, anak-anak menggunakan buku nota kan, nota log panjang. Okey, Cikgu nak awak ambil dulu ayat dunia reka bentuk. Okey, ambillah kehidupan pada hari ini dipenuhi sehinggalah daripada reka bentuk. Tu ayat yang pertama. Lepas tu anak-anak membuat definisi reka bentuk dan teknologi. Mula-mula tulis dulu definisi reka bentuk. Okey, ambil ayat yang pertama je. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, itu satu poin. Pilihan anak-anak lah kalau nak lukis gambar ke salah satu pilihan. Okey. Seterusnya, ambil definisi reka bentuk dan teknologi. Okey, salin satu ayat ni. Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, ambil ayat tu je. Okey, bidang reka bentuk dan teknologi, ambil tajuk. Lepas tu anak-anak salin jadual 1.1. Beres? Okey, elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Cikgu nak anak-anak buat dia punya carta buih ini elemen reka bentuk. Okey, sebelum itu bagikan takrif elemen reka bentuk. Iaitu apa? Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Ambil ayat tu je. Lepas tu buat peta buih ni. Okey, ringkasan nota. Okey. Lepas tu ambil garisan, maksud garisan. Apakah ia garisan? Lepas tu tujuan garisan ambillah 3 ni sebagai contoh untuk nota. Okey. Cikgu ajar ni satu-satu macam cara nak buat nota ni. Okey. Ambil rupa. Takrif rupa macam mana? Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Rupa mempunyai permukaan rata dan bergarisan di luar sebagai sempadan mengelilinginya. Okey, ambil sampai ayat situ. Lepas tu lukislah contoh rupa. Lukis 3 daripada rupa yang ada. Okey. Ni 3 rupa organik. Lukis 3 rupa. Ini 3 rupa geometri. Lukis 3. Okey. Rupa organik. Lukis 3. Beres? Okey, lagi. Okey, tekstur. Ambil ayat tekstur. Apakah maksud tekstur? Jalinan merupakan satu teknik memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Okey. Saiz. Ambil ayat satu saiz tu. Warna pun sama. Okey, kalau rajin nak lukis ke nak colour ke boleh. Okey. Warna panas, warna sejuk. Okey. Ruang. Okey, ambil maksud ruang. Ayat yang pertama je. Okey, untuk ringkasan nota lah ni. Okey. Prinsip. Okey, apakah maksud prinsip reka bentuk? Prinsip reka bentuk ialah konsep atau aturan. Okey. Sehinggalah ayat pertama ni habis. Okey. Lepas tu lukis carta buih. Lepas tu ambillah sedikit maklumat berkaitan dengan apakah ia keseimbangan. Okey, keseimbangan ambil sikit. Satu ayat, keseimbangan, simetri dan keseimbangan tidak simetri. Okey, ambil pengulangan, maksud pengulangan. Nak lukis tak apa, nak tampal pun tak apa.
Okey, kontras. Okey, apa maksud kontras? Jangan semua saling ni. Okey, ambil sikit je satu ayat ni. Okey, kepelbagaian. Menunjukkan, okey, boleh je. Okey. Kesatuan, keringkasan dan harmoni. Okey. Cikgu nak anak-anak buat nota sampai muka surat 18 sahaja. Okey. Sahaja tu tak banyak. Maksudnya anak-anak buat nota, cikgu bagi peluang sehingga perjumpaan PDPR akan datang. Mesti siap lah. Kalau siap, PM kepada cikgu, cikgu tanda dan update dalam grup WhatsApp. Okey? Bukan sekarang kena siap ni. Okey, cikgu bagi tempoh banyak masa tapi kena siap lah. Kalau tak update maksudnya tak siap lah ya. Okey. Untuk kehadiran kelas hari ini, awak dengar video pengajaran cikgu, cikgu kira awak hadir lah. Tugasan tu cikgu bagi peluang beberapa hari untuk awak siapkan. Okey. Sebab penting ni nota ni. Naik cuti, cikgu tak ulang dah topik ni. Okey. Pastikan apa yang cikgu suruh, jangan tertangguh. Okey, itu nota sampai muka surat apa? 18. Okey. Okey, last kali selepas siap nota tu, awak tengok muka surat 20. Okey, latihan jom buat. Okey. Gambar ni awak lukis ke, lepas tu colour ke, ikut pandai lah. Lepas tu jawab, bincangkan elemen dan prinsip yang digunakan. Okey, apakah elemen yang ada dalam logo ni? Apakah prinsip yang ada dalam logo ni? Okey, nyatakan. Mengapakah pereka bentuk ini menggunakan warna yang berlainan? Kenapa? Salah satunya untuk menarik pelanggan, betul tak? Okey. Dan yang lain awak boleh fikirkan dan cari jawapan berdasarkan maklumat yang cikgu share tadi. Apakah contoh penggunaan rekaan ini? Contoh apa yang ada warna-warni gini, macam mana? Okey. Semuanya anda boleh cari jawapan melalui nota-nota dalam buku teks yang sebelum ni lah. Okey, yang cikgu share slide tadi boleh rujuk balik. Okey. Okey, jadi rasa dah lama cikgu menerangkan PDPR kita pada kali ini. Okey, pengenalan dunia reka bentuk. Okey, tahu definisi reka bentuk teknologi kan? Betul? Lepas tu anak-anak boleh bezakan bidang konkret dan juga bidang apa? Abstrak, betul? Mengenali garisan, betul? Okey, lagi anak-anak mesti mengetahui apakah 7 elemen reka bentuk dan apakah 7 elemen prinsip reka bentuk. Faham? Okey, lepas tu lepas dengar dikira anak-anak menghadiri kelas cikgu. Okey. Untuk tugasan tu apa yang perlu buat? 1, nota. Sehingga muka surat berapa? Muka surat 18 cikgu kabarkan. Tapi ambil sebagai isi penting. Okey. Dah cikgu bagi tahu tadi kan? Okey, lepas tu lepas siap nota, buat latihan muka surat 20 iaitu jom buat. Okey. So, sampai sini saja kelas kita hari ini dan kita jumpa minggu depan pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Okey, jangan lupa setelah siap tugasan, PM kepada cikgu dan update tugasan itu dalam grup WhatsApp kelas. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.